Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari Pucung sampai ke Bangi, bersama PAS Bangi di Seri Kasih, undangan Bangi saya raih. Itu ucapan terima kasih. Yang berbahagia, terima kasih. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Syafi'i bin Ngam, Timbalan Pesuruhjaya 1 Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor, merangkap yang di-Ketua PAS kawasan Bangi. Yang dihormati Encik Muhammad Asri bin Safar, pemerhati daripada Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor, merangkap Setiausaha PAS kawasan Sungai Buloh, yang berusaha Haji Ahmad Mukhtaza bin Mukhtarudin, pengarah Panitia Mesyuarat Agung Tahunan PAS kawasan Bangi kali ke-38, merangkap Setiausaha PAS kawasan Bangi, seluruh saf kepimpinan jawatan kuasa PAS kawasan Bangi, ketua-ketua Dewan Ulama, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, dan Dewan Himpunan Pendukung, katanya ada tadi, ketua-ketua cawangan, setiausaha cawangan, para perwakilan, para pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian. Pertamanya, saya bersyukur kepada Allah SWT dapat hadir sama di dalam Mesyuarat Agung, Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan PAS kawasan Bangi kali ke-38 kali ini. Ia tidaklah jauh daripada kediaman saya duduk sekarang ini, sekalipun bukan rumah sendiri, kuarter saja di Putrajaya, tetapi menjadi tempat saya selalu pusing tiap-tiap petang di Bangi. Seperti mana juga disebut oleh yang petua tadi, Bangi dekat hati saya sebenarnya, kerana saya melanjutkan pelajaran Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya duduk di Bangi. Malah apa ni, saya tak sempat lama duduk dalam kampus Universiti Kebangsaan. Kena tendang awal, buat demonstrasi, bergiat di dalam kepimpinan mahasiswa, bertanding di peringkat umum Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya pernah duduk serumah dengan Ustaz Salihin Muhi di Teras Lenang, sekarang namanya Hotel Bangi Lanai. Itu rumah saya dulu. Dan saya pernah duduk serumah dengan Datuk Halim Tamuri di Fasa 4 Bangi. Jadi Bangi ini tempat saya duduk, tempat saya meremping dulu. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi nikmat yang besar kepada kita menjadi seorang Islam, menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Dipanjangkan hayat sampai sekarang. Tadi saya jumpa dengan Pak Cik Ahmad, umur 71, masih istiqamah di dalam perjuangan Islam. Kita menggabungkan diri di dalam perjuangan ini, Parti Islam se-Malaysia,
di atas kepercayaan kita bahawa kejayaan bukan semata-mata tertakluk pada kejayaan di dunia semata-mata, melainkan kembali kepadanya ilahi di alam yang kekal abadi, mendapat martatillah, menjadi orang yang bertakwa, dan keyakinan kepada kita bahawa dengan jalan Allah ini kita dapat membentuk bernegara, bermasyarakat, menjadikan negara kita negara yang lebih baik, berpandukan kepada hukum Islam, berpandukan kepada amalan yang menjadikan kita manusia yang paling berjaya, yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya insan, manusia rugi belaka, semua dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Kita menggabungkan diri kita di dalam parti Islam se-Malaysia ini di atas keyakinan bahawa dasar perjuangan ini akan membawa kejayaan kepada kita. Di dalam buku perlembagaan kita, Parti Islam se-Malaysia, sebelum dibacakan fasa-fasa 1, penubuhan, nama dan sebagainya, dinyatakan dengan jelas iltizam kita berhubung dengan soal takwa, soal amar ma'ruf nahi munkar ini. Saya bacakan pada mukadimah bahawa dengan sesungguhnya adalah diisytiharkan demi untuk menyempurnakan takwa kepada Allah dan kebaktian kepada sesama manusia yang dijadikan bagi menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka inilah diisytiharkan sebuah pertubuhan yang dinamakan Parti Islam se-Malaysia. Di dalam fasal 5, tujuan penubuhan Parti Islam se-Malaysia digariskan 2 perkara. Pertama, tujuan PAS ialah nombor 1, memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah Subhanahu. Yang kedua, mempertahankan kesucian Islam serta kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ini 2 perkara yang terkandung di dalam tujuan penubuhan Parti Islam se-Malaysia. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, negara kita dicabar dengan pelbagai cabaran sejak akhir, dan sebahagiannya merupakan bersifat cabaran kepada umat Islam itu sendiri, cabaran kepada agama, yang memerlukan pendekatan berubah-ubah di dalam keadaan kita mempunyai jelas tentang objektif perjuangan kita untuk menetapkan Islam pada kedudukan tertinggi. Di seluruh dunia, gerakan Islam dicabar dengan pelbagai strategi oleh musuh-musuh Islam. Kerugian yang ditanggung oleh umat Islam, negara-negara yang mempunyai populasi umat Islam ada yang sehingga 90%, Indonesia 87%, bertahun dalam keadaan kerugian dikarenakan oleh perpecahan di kalangan umat Islam. Parti-parti yang pelbagai yang mempunyai objektif perjuangannya hampir serupa, nama Islam dan sebagainya, bertanding sesama sendiri. Akhirnya menang adalah mereka yang tidak mempunyai objektif untuk meletakkan Islam pada tempatnya. Bagaimana negara seperti Indonesia berapa lama diperintah oleh mereka yang daripada kalangan sekular,
walaupun banyak parti-parti Islam di sana, sehingga terjadinya perkara-perkara yang merugikan kedudukan Islam. Pemerintah tertinggi angkatan tentera daripada kalangan yang pro kristianisasi. Ketika itu kita tidak pernah menjangkakan perkara yang sama boleh berlaku ke dalam negara kita di Malaysia. Di dalam pilihan raya umum yang lalu, untuk kali pertamanya berlaku keadaan di mana gabungan parti-parti yang tidak meletakkan aspirasi agama, tidak meletakkan aspirasi bangsa pada kedudukan yang penting, sebaliknya meletak soal-soal berkait dengan liberalisasi, kesaksamaan yang menggadaikan jati diri agama dan bangsa menjadi satu pakatan yang kuat berdepan dengan perpecahan di kalangan bangsa. Parti Islam se-Malaysia terlebih dahulu tahu menjangkakan tentang masalah ini. Dikarenakan itu, sejak daripada sebelum pilihan raya umum yang ke-14 lagi, kita mula mencari pendekatan baru supaya dakwah seruan kita lebih mudah diterima. Walaupun ini adalah merupakan sebenarnya uslub dakwah yang biasa, tetapi kita jenamakan supaya memberi kefahaman, supaya kita melihat rakan-rakan kita daripada kalangan mereka yang bukan dalam jemaah kita sebagai dakwah madun kita melalui pendekatan budaya politik matang yang telah memberi ruang sehingga memudahkan penerimaan, menjalin talian persahabatan. Seruan kita bahawa sekalipun kita belum boleh bekerjasama dari segi politik, tetapi dalam soal yang membabitkan kepentingan bersama, kepentingan Islam, kepentingan Melayu, ini adalah hasrat bersama yang boleh dita'awunkan. Kita boleh bekerjasama. Maka daripada segi itu bermulalah kerjasama dan bekerjasama yang sebenarnya telah membentuk gelombang baru di peringkat akar umbi masyarakat. Daripada Perlis sampai ke Johor, sampai ke Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, kita mula dilihat terbuka. Ada orang kata dulu di setengah-setengah tempat, bila ustaz daripada PAS mula buka mulut, dah tutup mulut dah tutup tinggi, tak nak dengar. Dia kata politik. Tetapi apabila kita bermula dengan politik matang dan sejahtera, kita dijemput, kita diajak berbincang. Pilihan raya umum yang lalu, untuk kali pertama, sahabat-sahabat kita dan kita sendiri terpukul oleh kejayaan Pakatan Harapan memenangi bukan sahaja di negeri-negeri tradisi seperti Islam, tetapi di peringkat negara. UMNO terkejut, tak pernah jangka bahawa mereka boleh kalah di peringkat persekutuan. Dalam tempoh 22 bulan, bukan mereka menunaikan janji Pakatan Harapan, sebaliknya memulakan dengan rakus pelbagai tindakan-tindakan yang mengancam kedudukan Islam dan kedudukan orang lain. Isu seperti Statut Rom, ISIL, dan bagi kita yang mula memasuki kembali mengambil alih kerajaan selepas 22 bulan, kita bertemu dengan pegawai-pegawai kerajaan yang menceritakan dengan detail pelbagai langkah yang mereka laksanakan yang merupakan bahaya besar kepada kedudukan Islam, bahaya besar kedudukan orang Melayu, bahaya besar kepada kedaulatan negara kita sekiranya mereka ini terus benarkan mengambil alih memerintah negara kita.
Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Parti Islam Malaysia berada di hadapan. Dalam rangka menyatu padukan umat ini. Negara kita hampir 70% orang Islam, bumi putera orang Melayu, yang perlu disatukan. Negara mana-mana pun untuk menjadi sebuah negara yang kuat memerlukan kestabilan. Kestabilan boleh dicapai dengan menyatu padukan rakyat. Dalam konteks besar, menyatu padukan rakyat yang dominan majoriti bersama dengan minoriti. Tetapi terlebih dahululah mereka yang majoriti di dalam negara kita, orang Islam, orang Melayu, perlu menunjukkan keupayaan untuk bersatu. Mana mungkin kita mau mengajak mereka daripada kalangan non-Muslim dan sebagainya, marilah bersatu. Kita akan dipandang sinis dengan perkataan misalnya, kamu mengajak orang lain bersatu, kamu sendiri pun tidak reti, tidak pandai bersatu sesama. Orang Islam yang sepatutnya memulakan terlebih dahulu penyatuan di kalangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, tadi disebut di dalam mukadimah kepada fasal-fasal di dalam perlembagaan PAS disebut takwa atas asas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di dalam ayat 102, 103, 104 Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam hal keadaan kamu menjadi seorang Islam yang benar. 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada hablillah, agama Islam, jami'an, seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang dikurniakan kepada kamu. Iz kuntum a'da, ketika dahulu kamu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka dipersatukan hati-hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu dengan nikmat bersatu padu, bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi daripada jurang api neraka. Fa anqadhakum minha, maka diselamatkan Allah daripadanya jurang api neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah bagaimana Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Semoga kamu semua boleh petunjuk. Selanjutnya di dalam ayat 104 Allah SWT berfirman, wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair, dan hendaklah ada di kalangan kamu sekumpulan yang mengajak kepada Islam, mengajak kepada kebajikan. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh melakukan perkara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, sangat tegas dengan munkar, mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, ini yang Allah sifatkan sebagai mereka yang boleh kejayaan. Kita kadang-kadang dimain-mainkan oleh parti lawan. Apalah PAS ni, asyik bertanding nak kalah saja. Kita nak beritahu bahawa kita orang Islam lah yang paling mahukan kejayaan. Umat Islam adalah orang yang sedar tentang kepentingan kejayaan. Dan kejayaan yang kita cari adalah sebagaimana yang ditunjuk oleh Ilahi. 5 kali sehari melalui azan diseru kepada kejayaan.
hayya 'alal falah. Karena kita umat Islam, kita orang Islam mahu berjaya bukan sahaja di dunia ini, tetapi di akhirat yang kekal. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, penyatuan umat yang mana PAS menjual lagi, diterjemahkan di dalam sekurang-kurangnya 3 kali muktamar parti Islam yang menunjukkan kita istiqomah, kita serius. Pertama pada tahun 2019 di Stadium Tertutup Indra Mahkota, Muktamar Parti Islam se-Malaysia, kita meletakkan tema Islam memimpin perpaduan. Tahun yang berikutnya pada tahun 2020, Muktamar kali ke-66, kita meletakkan Islam memperkukuhkan perpaduan. Dan muktamar yang lalu sekali lagi, walaupun dalam keadaan orang kata nak apa lagi, kita dah hulur tangan, kita ditepis, orang tak mau, kita tetap mempertegaskan bahawa melalui tema muktamar yang lalu, Islam menyatukan umat. Mesej yang jelas kepada semua yang sekalipun memandang sinis niat perjuangan kita mahu menyatukan umat, bahawa walau apa kamu katakan, kita hulur tangan tak bersambut dan sebagainya, kita tetap mahu menyatukan umat Islam ini. Ingat, satu hari nanti apabila umat ini berjaya disatukan, negara ini mencapai kestabilan kerana penyatuan umat, yang menjuarainya menyatukan umat ini tidak lain dan tidak bukan Parti Islam se-Malaysia. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Pakatan Harapan memenangi pilihan raya yang lalu, kita akui mereka menjadi kerajaan, Perdana Menterinya Islam, tetapi langkah-langkah yang diambil merugikan Islam. Sehingga bukan sahaja kita yang di luar, daripada UMNO, daripada PAS dan sebagainya, gelisah dengan tindak tanduk yang dilakukan, bahaya kepada orang Islam, kepada orang Melayu, bahaya kepada kedaulatan negara, malah menimbulkan kegelisahan mereka yang berada di dalam kerajaan tersebut, dikarenakan oleh kesilapan mereka sendirilah menyebabkan hilang kepercayaan di kalangan mereka sendiri yang mengambil keputusan menggabungkan diri dengan kita, sehingga terbentuk apa yang disebut sebagai Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, yang sampai hari ini kita tetap mempertahankan Muafakat Nasional, memperkukuhkan Muafakat Nasional, mempertahankan Perikatan Nasional. Kita tetap pertahankan kerana kita tahu walaupun ada segelintir yang masih berkuasa, yang nakal, yang sensitif kalau saya sebut, tetapi ramai di kalangan yang sana di dalam kerajaan adalah kawan-kawan kita yang sangat komited, yang menyedari kepentingan Islam ini, umat Islam ini disatukan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilembutkan hati sahabat-sahabat kita. Marilah kita bersatu dalam konteks Selangor tanpa penyatuan. Hasrat kita yang merupakan hasrat bersama bahawa pilihan raya umum yang akan datang, Pakatan Harapan wajib dijatuhkan, tuan-tuan. Tanpa kerjasama semua, susah untuk kita memperoleh kejayaan ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, 22 bulan mereka memerintah. Sahabat-sahabat kita yang dulu, yang duduk sebelah sana, mentomah kita. Orang lain tak kata sekuat mereka, tepuk atap lah, apalah dalam parlimen. Hari ini mereka pun sebenarnya malu-malu kucing.
Yang menang pilihan raya mereka, tapi mereka 22 bulan. Sampai hari ini kita masih menjadi kerajaan 2 tahun 4 bulan lebih daripada mereka. Negara diamban bahaya pandemik COVID-19. Mereka gagal membantu rakyat. Yang melaksanakan pemulihan negara ini, pelan pemulihan negara, sehingga mengeluarkan kita, sudah tentulah takdir Allah SWT, daripada Allah SWT, tetapi yang mengusahakan adalah kita. Saya terlibat di Barisan Harapan. Nak sebut barisan susah, Saf Harapan. Dalam pelan pemilihan negara, kerana saya dipertanggungjawabkan berhubung dengan vaksinasi. Parti Islam semestinya menjadi sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan. Ketika Kerajaan Persekutuan dihadapkan dengan cabaran getir yang paling kritikal untuk negara kita, dalam keadaan dunia terhenti ekonominya, pertumbuhan ekonomi negara negatif, dunia berhadapan dengan kematian umat manusia, cabaran kesihatan ketika itu. Dan disitulah kita menjadi sebahagian daripada kerajaan negara ini yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan umat manusia, nyawa, kehidupan. Program vaksinasi saya pernah disipat, saya ada buat program sentiasa berdialog dengan kaki tangan, MOSTI dan sebagainya. MOSTI dipertanggungjawabkan ketika itu kepada perkara yang menjadi kunci kepada pelan pemulihan negara, iaitulah program vaksinasi. Dan saya ingin beritahu dari segi program vaksinasi ini, kita adalah antara faktor utama yang menjayakan kejayaan ini. Dan sampai sekarang daripada zaman mantan Menteri Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sampailah sekarang di bawah Datuk Seri Ismail Sabri mengakui bahawa faktor besar kejayaan menyelamatkan negara ini adalah kejayaan vaksinasi. Dan saya harap mengapa kita daripada kalangan PAS tidak mengambil mileage bahawa menteri kita daripada MOSTI inilah yang berada di hadapan di dalam menjayakan pemulihan. Soal menyelamatkan nyawa kita. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita telah menunjukkan kejayaan yang besar di dalam penyertaan kita sebagai sebahagian daripada kepimpinan. Dalam Perikatan Nasional kita memegang 4 buah negeri. Di Sabah, negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu. Semua negeri-negeri yang diperintah oleh kita mencatatkan kejayaan yang luar biasa, yang membuktikan kemampuan kita untuk memerintah negara, memerintah negeri. Sebagai contohnya, apabila kita menyelesaikan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, membuka kembali ekonomi sekitar April yang lalu, pertumbuhan negara mula mencatat yang terakhir pada kadar pertumbuhan 5.5% KDN, dan dijangka antara 5.5% hingga 6%. Kadar pengangguran berkurang daripada 5.4% pada tahun lepas. Awal tahun ini sekitar 4.1%, yang terbaru angka sekitar 3%. Ini kejayaan kita. Baru-baru ini di dalam mesyuarat pimpinan tertinggi Perikatan Nasional, yang mana bekas Menteri Besar Selangor Datuk Seri Azmi menjadi Menteri Pelaburan dan Menteri Perdagangan Antarabangsa yang mempunyai data lengkap tentang data pelaburan pasukan dalam negara, memberitahu dulu di Bangga Negeri Selangor ni menerima kadar pelaburan tertinggi dalam negara setiap tahun.
Tetapi mai dengan negeri di bawah pimpinan PAS ni, di bawah kepimpinan Parti Islam Malaysia di Kedah, negeri yang selalu orang kaitkan dengan kemiskinan, tiba-tiba untuk kali pertama mencatat kadar pelaburan paling tinggi di dalam negara kita. Tahun lepas 66.2 bilion di negeri Kedah. Bawah kepimpinan siapa? Parti Islam Malaysia. Negeri Kedah yang ketika di bawah era pentadbiran Barisan Nasional, Pakatan Harapan, kebiasaannya kadar simpanan sekitar 20 juta ringgit. Tiba-tiba di bawah kepimpinan Parti Islam Malaysia, saya dimaklumkan dalam mesyuarat yang berkenaan, simpanan negeri Kedah mencecah angka daripada 20 juta menjadi 680 juta ringgit. Siapa kata kepimpinan Parti Islam Malaysia, Parti Islam Malaysia tidak mampu mentadbir negara? Negeri Terengganu mencatat kadar pertumbuhan yang ketiga terbaik di seluruh negara. Negeri-negeri di bawah kepimpinan kita secara umumnya dikenali sebagai negeri yang sejahtera, menjadi tumpuan semua. Setiap kali ada cuti ke hari raya, orang suka ke negeri-negeri di bawah pemerintahan Parti Islam Malaysia. Saya daripada Bandar Kuala Terengganu, Parlimen Kuala Terengganu, kalau ada cuti ke apa ke, saya keluar tak berani berkereta, saya naik motosikal. Kerana masalah terlalu ramai orang yang berkunjung. Tuan-tuan, di bawah Parti Islam Malaysia, dimesti antara perkara besar saya dipertanggungjawab berkait dengan penyertaan Malaysia dalam Expo perdagangan terbesar di dunia, Expo dunia, iaitulah Expo Dubai, yang mengambil alih ketika itu Pakatan Harapan berbelanja sebanyak 30 juta dengan sasaran ketika itu untuk mendapatkan peluang pelaburan perniagaan paling kurang sebanyak 10 bilion. Ketika itu tak ada pandemik. Kemudian kita mengambil alih. Kami dimesti dicabar untuk mendapat pulangan sebanyak 10 bilion. Kita kata tak apa, kita ambil tanggungjawab ini. Bukan 10 bilion yang kita capai. Sebaliknya, angka terakhir setelah expo ini diselesaikan, kita mencatat business leads, peluang perniagaan sebanyak 77.8 bilion di bawah kepimpinan kita. Kerana itu saya diwakilkan ketika itu untuk satu program besar di Dubai, mewakili Perdana Menteri berucap kepada delegasi antarabangsa di Dubai. Dan saya berjumpa dengan pegawai kata, sampai sekarang orang masih lagi bercakap dari segi apa ni Timbalan Menteri daripada Parti Islam Malaysia, tak sangka unsangkable, dia kata. Saya kata apa unsangkable-nya? Bilangan profesional dalam PAS ni, kalau nak buat perbandingan sama masa zaman kita sekolah universiti, setiap kali pilihan raya, sama ada yang pro PAS ataupun pro sebelah anu, sama saja. Malah kita ingin menegaskan kita tidak ada masalah untuk mentadbir negara. Pilihan raya umum yang ke-15, sekiranya kita diberi kemenangan besar, kita ingin memberi jaminan kepada rakyat negara ini bahawa insya-Allah PAS mampu mentadbir negara jauh lebih baik daripada sebelum ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, topik muktamar pada kali ini, mesyuarat agung pada kali ini di seluruh negara tidak lain dan tidak bukan, kita akan berdepan dengan pilihan raya umum. MOU yang ada dengan pembangkang meletakkan syarat antara lain tidak boleh buat pilihan raya sebelum daripada Julai 2022. Kita telah berada di bulan Julai 2022, yang mana bermaksud kita tidak lagi terikat, tak boleh buat pilihan.
Bukan maksudnya kena buat pilihan raya bulan Julai. Dan dari segi pilihan raya ini, mengikut perlembagaannya, Jemaah Menteri akan memberikan nasihat pandangan kepada Sri Paduka Baginda Yang Di-Tuan dengan perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Tuan, maka pilihan raya umum. Jemaah Menteri yang ada pada hari ini tak sama dengan Jemaah Menteri di zaman Barisan Nasional. Sebab dulu semua Barisan Nasional. Keadaan pada hari ini Jemaah Menteri kabinet yang ada pada sekarang ini, dari segi komposisi menteri-menteri yang ada, 1/3 saja daripada Barisan Nasional. 12 orang, tak salah saya, daripada Perikatan Nasional. Daripada PAS ada 3, jangan lupa. Kita pun dalam kerajaan juga. Daripada Sabah, daripada Sarawak. Yang secara umumnya saya boleh beritahu di sini lebih mesra dengan kita. Orang tak suka culture Abang Besar ni. Betul atau tidak? Betul. Saya sebut sebut. Dan situasi negara sekarang ini berdepan dengan cabaran yang getir. Isu food security dan sebagainya yang tak maulah saya ulas. Dipendekkan cerita tuan-tuan, mandat yang diberi kepada kita, amanat yang diberi kepada kita, dan untuk dibagi ini mesej yang serupa. Pilihan raya boleh berlaku bila-bila masa saja. Kita perlu berjanji pada diri kita. Sama ada pilihan raya tahun depan, atau bulan 9, atau bulan 11, ataupun lepas bajet. Hatta kalau pilihan raya diisytiharkan minggu depan, berjanjilah bahawa kita akan bersungguh-sungguh memastikan kemenangan kita. Berjanjilah bahawa kita akan bersungguh-sungguh memastikan Pakatan Harapan yang sekian lama memerintah Selangor ini kita tumbangkan bersama. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pilihan raya ini menuntut strategi dan perubahan. Di setiap negeri, di setiap negara, perlu kita di setiap negara, di seluruh negara, perlu kita sebarkan maklumat tentang kejayaan kita ini. Perlu disebarkan maklumat tentang kepentingan untuk memastikan kemenangan Islam. Semoga apa yang dihasrat ini dapat kita sama-sama hayati dan laksanakan di semua peringkat. Saya rasa itu sajalah ucapan yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kalau saya cakap banyak jadi ceramah politik. Jadi saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Musyawarah Agung Tahunan PAS Kawasan Bani untuk kali ke-38. Siru ala barakatillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir.